Seterusnya saya persilakan Yang Berhormat Pasir Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya merujuk kepada butiran 020100 dan juga 020200 berkenaan dengan dasar pelancongan dan hubungan antarabangsa. Pertamanya saya merakamkan jutaan terima kasih kepada Kementerian Pelancongan dan Seni dan Budaya Negara yang telah berjaya mengemukakan satu bajet yang memberi gambaran kesungguhan kementerian untuk memartabatkan ekonomi negara kita melalui sistem pelancongan. Di dalam butiran ini berkenaan dengan pelancongan dan hubungan antarabangsa, suka saya ingin menyentuh alangkah baiknya negara kita kalau kita fokuskan kepada negara-negara yang mempunyai sifat yang berbeza dengan Malaysia. Negara kita berada di lokasi Khatul Istiwa. Ada negara-negara yang semula jadi negara mereka padang pasir, padang jarak, padang tengkuku, sebagaimana negara-negara Arab di Timur Tengah dan beberapa negara di kawasan Afrika. Bagi negara-negara Arab ini, mereka sangat gembira kalau boleh datang ke Malaysia. Jadi sebab itu dasar pelancongan kita kalau kita fokuskan kepada negara-negara ini, kerana negara ini adalah antara negara-negara yang kaya, yang kalau mereka datang ke negara kita, mereka akan membelanjakan sebahagian besar daripada keuangan kita di dalam negara. Di samping mereka melihat faktor-faktor pelancongan yang ada dalam negara kita, keindahan tumbuh-tumbuhan yang kalau orang Arab datang ke Malaysia, mereka mengatakan jannatullahu fid dunya, syurga Allah di atas muka bumi ini. Ini keindahan yang ada dalam negara kita. Yang kedua iaitulah di butiran 03000 pembangunan dan promosi kebudayaan. Secara umumnya saya ingin menyentuh di dalam perkara ini, negara kita mempunyai kawasan-kawasan, ada warisan negara sebagaimana di butiran 030500. Warisan negara yang ada dalam negara kita ada yang dibukukan dan ada yang hilang, sama ada dalam buku ataupun di lokasi di tempat tersebut. Sebagai contoh, daripada kalau di Kelantan, daripada Pulau Melaka sampai ke pantai Sabak, kita lihat sejarah di sepanjang sungai itu adalah sejarah yang sangat-sangat bernilai. Di sanalah berlakunya penghantaran Yufti zaman kerajaan Silam kepada kerajaan Siam. Di situlah ada sejarah pejuang-pejuang, di situlah ada sejarah kerajaan-kerajaan Silam yang ada di negeri Kelantan yang menggunakan sungai daripada Pulau Melaka sampai ke pantai Sabak. Sekiranya kawasan ini dijadikan kawasan pelancongan, sebagaimana negara-negara seperti Cambodia, seperti Thailand, ada proses jual beli di dalam sungai, ada tempat-tempat yang kita gambarkan inilah dia sejarah negara. Di samping dia memberi satu information kepada rakyat Malaysia, terutamanya generasi muda, supaya mereka faham sejarah yang ada dalam negara kita, dan kita dapat mewujudkan sektor ekonomi yang sangat besar. Dan saya kira kalau kita belanjakan walaupun mencecah 100 juta, kita akan mendapat pulangan balik duit tersebut dalam tempoh yang tidak lama. Satu perkara lagi iaitulah kalau di dalam Parlimen Pasir Putih kita ada Jeram Pasu, tempat air terjun yang sangat indah, air yang sangat bersih. Namun kita mengharapkan adanya prasarana daripada pihak Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya.
di mana Jeram Pasu ini seboleh-bolehnya kita nak mewujudkan satu pusat rekreasi pelancongan. Di sekeliling kawasan Jeram Pasu ini ada kebun-kebun tanaman yang begitu luas, yang menjangkau lebih ribuan hektar. Waktu musim buah-buahan, tentunya dia menjadi pusat pelancongan. Namun kalau dia diurus dengan baik, saya yakin rakyat di seluruh negara akan mengunjungi kawasan pelancongan Jeram Pasu ini, dan saya pohon sedikit peruntukan daripada pihak kementerian untuk melihat secara lebih jelas bagaimana kawasan Jeram Pasu ini supaya dimajukan. Dan terakhir iaitulah 030600 kebudayaan dan kesenian. Di Kelantan ini kita mempunyai kesenian yang banyak yang mampu menarik pelancongan. Di Kelantan ada wayang kulit, ada makyung, ada menora, ada gasing. Gasing lebih daripada 10 jenis. Ada yang terbang, ada yang tak terbang. Ada seni silat mempertahankan diri yang juga terlalu banyak. Semua warisan ini kalau kita lihat bukan tidak ada fokus daripada Kementerian Kebudayaan dan Kesenian ini, bukan tidak ada fokus. Namun saya kira kalau diberi fokus yang lebih baik dan dihidupkan seni ini, nescaya dia akan membentuk satu kekuatan kepada pelancongan di dalam negara kita, insya-Allah.